Mana boleh halih? Dah ditunjuk dah di mana, tak boleh halih. Kau sepik adik. Ya, esok sikit. Ya, dia akak ni. Nak okey. Gitu Allah. Allahumma shalli ala ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wanzur hal warada itlaqul munfaridi alaihi ta'ala aula. Muka surat 40 pada kitab Darud Daqaq dan muka surat 4 pada kitab Tamak Kebiasaan lah. Wanzur dan tilik olehmu, kata Syekh Ibrahim Al-Baijuri, hal warada, adakah datang wari ai fil Qur'ani was sunnah, di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah wari datang wari disebut dalam Qur'an dan hadis itlaqul munfaridi, oleh mengitlaq menyebutkan al-munfaridi, tu menyebutkan perkataan munfarid, ketunggalan, kesendirian, ketunggalan, alaihi, di atasnya, di atas Allah Ta'ala, aula, atau tidak wari. Tu adakah datang dalam Quran tu menyebutkan Allah Ta'ala tu namanya al-munfarid atau tidak? Itu maksud gitulah. Amma adapun ala wurudihi, amma adapun in jaraina, jika kita menjalani, ala wurudihi, kita jika kita menjalani di atas warinya, datang disebut dalam Quran dan hadis itlaq al-munfarid Allah, ala wurudihi, ala wurudil munfarid Allah tadi tu. Kalau kita menjalani, kata ada datang disebut dalam Quran dan hadis, kata ada disebut dalam Quran hadis, kata ada Allah Ta'ala tu mempernamakan diri dia tu al-munfarid, ataupun Rasulullah yang menyebut kata Allah tu salah satu namanya al-munfarid,
Fazahirun, maka nyata ia, jelaslah, boleh beramal lah, tak ada hal lah. Boleh dikatalah Allah Ta'ala tu al-munfaridi bil ijad, yang kesendirian, ketunggalan lah ia Allah Ta'ala dengan mengada. Itu kalau kita kata takdir lah, fardu takdir, kata ada data warid dalam Quran hadis menyebutkan nama Allah Ta'ala tu ialah al-munfarid. Wa amma ala adami wurudihi, dan adapun in jaraina, jika kita menjalani la ala adami wurudihi, di atas pendapat yang mengatakan ketiadaan warid ia, tak ada data sebut dalam Quran dan sunnah, dalam Quran dan hadis tidak disebut kata Allah Ta'ala tu namanya al-munfarid. Wa huwa, padahal ia adamu wurud, tidak ada dalam Quran hadis tu az-zahiru, ialah yang zahir. Hak tu hak nyatanya. Hak tadi kita fardu takdir apa tak? Kita fardu takdir kata data warid. Maka tak apalah, nyatalah, boleh beramal lah. Boleh menama lah Allah Ta'ala dengan al-munfarid. Kalau kita takdir kata tak ada, dan tak ada itulah orang panggil hak betul lah. Gitulah. Wa huwa, dan ia adam wurud tu az-zahiru, ialah yang zahirnya, ialah hak betul nyata juga. Fa kaifa, maka bitapakah yutliquhu, diitlaqkan akan dia akan lapah munfarid tu, alaihi, di atasnya, di atas Allah Ta'ala. Tu. Nah, maka bagaimana boleh disebut kata Allah Ta'ala tu namanya al-munfarid? Kok mana boleh kata Allah Ta'ala tu nama dia al-munfarid? Ma'anna asma'ahu, serta bahawa segala nama-namanya Allah Ta'ala tu tauqifiyatun, ialah yang dibangsa pada tauqifiyah. Tu apa tauqifiyah? Itu nak tafsir makna tauqifiyah. Tu apa makna tauqifiyah? Yang dibangsakan pada tauqifiyah, yatawaqqafu, terhentilah ia. Ia nama-nama tasmiyah, nak mempernama ke Allah Ta'ala tu, jawazu itlaqiha, oleh harus mengitlaqkan ia asma' tu, alaihi Allah Ta'ala. Yatawaqqafu, terhenti ala tu takluk pada kata yatawaqqafu ala wurudiha, di atas datang warid lah ia nama-nama, wurudiha, wurudil asma' fi kitabin, di dalam Al-Quran, au sunnatin, atau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadis tu sifat bagi sunnah, sahihatin, hadis yang sahih, au hasanatin, atau paling kurang tidak sahih pun sunnah yang hasanah. Mana hadis yang hasan. Kerana orang panggil dalam bab tauhid ni tak boleh orang panggil adillah yang tidak memberi faedah yaqiniyah. Kena orang panggil adillah yaqiniyah. Setengah daripadanya mestilah orang panggil sunnah yang sahihah, sunnah yang hasanah, hadis yang sahih, hadis yang hasan, au ijma'in, ataupun ijma' ulama. Kerana orang panggil ijma' ulama tu tidak orang panggil bersepakatlah oleh ulama di atas kesesatan. Tu ulama tidak akan ijma' melainkan pasti perkara tu perkara yang hak, perkara yang sebenar, perkara yang telah sabit dengan dilalah qat'iyah. Itu. Kalau dilalah zanniyah, maka hak tu berlaku khilaf tu. Faham tak? Hak ni kata gini, hak ni kata gini. Tapi kalau dilalah qat'iyah, maka hak tu ijma' lah. Jadi dia kata ada pun kalau kita menjalani di atas pendapat yang mengatakan tidak warid al-munfarid itu di dalam Al-Quran dan sunnah, dan itulah hak jelasnya, itulah hak betulnya, itulah hak nyatanya, tak ada dalam Quran hadis. Cuma bila lah 99 nama Allah Ta'ala tu ada al-munfaridu, tak ada. Maka betapa boleh dikatakan lafaz al-munfarid itu di atas Allah Ta'ala, serta bahawasanya segala nama-nama Allah Ta'ala itu bahasa tauqifiyah, mana terhenti oleh haruh menyebut, mengitlaq, mengatakan orang panggil nama Allah Ta'ala di atas Allah Ta'ala itu, terhenti di atas warid, datanglah ia nama itu di dalam Al-Quran, dalam kitabin, fi kitabin, au sunnatin, atau dalam hadis Nabi SAW sahihatin au hasanatin, hadis hasan dan hadis sahih, au ijma'in, ataupun ijma' ulama. Tu baru orang panggil boleh. Apa lagu mana ni? Syekh kita ni maknanya apa? Lah tidak ikut ahli sunnah.
Nah, gitu kah? Illa, melainkan. Ni tanggung lain. Wajah orang panggil ihtimal. Illa, melainkan. An yuqala, oleh bahawa dikatakan jara syaikhu. Nah, menjalanilah oleh syekh. Siapa syekh sini? Syekh Muhammad Al-Fadhali. Menjalanilah oleh Syekh Muhammad Al-Fadhali jika pada demikian itu fi zalika itlaq al-munfarid Allah. Nah, pada demikian itu demikian mengitlaqkan lafaz al-munfarid, ketunggalan tu, kesendirian tu di atas Allah Taala. Menjalani oleh Syekh pada perbuatan dia mengitlaqkan lafaz al-munfarid di atas Allah Taala tu ala tariqati Abi Bakrin al-Baqillani, di atas jalanan pendapat bagi Abu Bakar al-Baqillani. Ini qadi Abu Bakar al-Baqillani. Nah, ya kalau itlaq qadi dalam kitab usul ni kembali kepada Abu Bakar al-Baqillani. Qadi kalau itlaq dalam kitab ilmu kalam kena kepada Abduddin al-Iji. Nah, itu Dah apa? Amdi tengok gitu. Kau rasa pelik lagi? Tak ada pelik. Pelik apa topik lagi? Nampak tengok gitu. Nyerah ayat apa? Oh, masya-Allah, masyarakat majmuk. Nah. Kita usul kalau itlaq qadi Abu Bakar al-Baqillani. Nah. Kalau kita ilmu kalam, kalau itlaq qadi kena kepada Qadi Aiduddin al-Iji. Nah, beza ke ilmu kalam, ilmu usul, usuluddin? Beza lah. Nah, ilmu kalam ni orang panggil hak lebih luas lagi, orang panggil adillah tafsiliyah. Nah, iaitu orang panggil adillah yang mampulah, orang panggil orang yang sahibud dalil itu. Nah, takrir, menghuraikan wajhul istidlal dia, serta mampu untuk rak syubhat oleh mu'tarid. Itu orang panggil dalil, orang panggil ilmu kalam. Adapun ilmu usul orang panggil adillah ijmaliyah. Untuk hak fardhu ain tu. Ya beza sikit lah tu. Beza sikit. Seumpama kita ilmu kalam ni seumpama tawali'ul anwar, matali'ul matali'. Itu jalan belaka tu. Nah, syurhul mawaqif. Ya belaka tu. Nah, tu. Nashrut tawali'. Ya belaka tu. Al-Kalambawi. Nah, Abduddin al-Iji punya orang panggil matan akidah Abduddin al-Iji tu. Syarah daripada Ad-Dawani, hasyiah daripada Kalambawi, daripada Syekh Muhammad Abduh. Banyaklah. Itu semua tu orang panggil ilmu kalam. Kitab kalam. Kalam. Tu. Biasanya kitab kalam ni dia bahas mula-mulanya umurul ammah, dia panggil. Umurul ammah. Perkara yang bahasa umum. Mana duk cara jisim, jiring, makulatul asya' tu lah. Nah. Kam, kaifa, infial. Nah. Ittisal, infisal, harakah, sukun. Itu dia panggil kitab ilmu kalam. Tapi kalau dalam lepas daripada bahas tu barulah masuk ilahiyat, nubuwat atau nabawiyat, kemudian khabariyat. Kalau kita ilmu usuluddin atau ilmu akidah, itu terus kisah yang pertama ilahiyat, kedua rububiyat, keduanya nubuwat, ketiganya apa? Khabariyat. Itu dah beza sikit. Jadi kalau kita buka kitab tu tengok, mana duk bahas benda pelik ini ni. Tu cara tu. Nah, biasa bahas umurul ammah, pertama-tama tajuk dia bahas umurul ammah, itu tandanya kita ilmu kalam. Jadi melainkan dikatakan menjalanilah oleh Syekh Muhammad Fadhali Al-Azhari ini pada perbuatan demikian itu mengitlaqkan lafaz al-munfarid di atas Allah Taala tu, menjalani oleh Syekh di atas jalanan bagi Abi Bakar al-Baqillani. Lagu mana pendapat Abi Bakar al-Baqillani? Min tajwizi itlaqi, daripada mengharuslah oleh Abu Bakar al-Baqillani, qadi Abu Bakar al-Baqillani, itlaq, mengitlaq, mengatakan, menyebutkan ma akan barang,
lam yarid fihi, yang tidak datang warid padanya pada barang, iznun, oleh keizinan. Tapi wala man'un, padahal tidak ada tegahan. Nah, tu jadi Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani dia berpendapat boleh diitlaqkan ma lafaz barang al-munfarid, contohnya di sini al-munfarid lah, lam yarid fihi, yang tidak datang warid pada lafaz al-munfarid itu dalam kitab Al-Quran dan Sunnah. Nah, tidak datang warid oleh iznun, oleh izin. Wala man'un, padahal tidak ada tegah juga. Faham tak? Warid pun tak ada, tegah pun tak ada. Buka-buka Quran tak ada lah al-munfarid, buka-buka hadis tak ada lah al-munfarid. Tapi buka-buka Quran, buka-buka hadis ada tak Quran tegah. Jangan kata al-munfarid atau Allah Ta'ala. Jangan sebut al-munfarid atau Allah Ta'ala. Ataupun ada ijma' ulama kata tidak boleh dikatakan al-munfarid atau Allah Ta'ala. Ada tak? Wala man'un, tidak ada tegahan. Tu. Wa kana ta'ala muttasifan bimaknahu. Nah. Dan adalah Allah Ta'ala tu zat yang bersifat lah ya Allah Ta'ala dengan maknanya, makna bagi ma tadi tu. Nah, al-munfarid tu lafaz. Makna al-munfarid tu apa? Ketunggalan, keesaan, kebersendirian. Maka makna bagi al-munfarid itu Allah Ta'ala bersifat tak? Bersifat. Ya Allah Ta'ala tidak keesaan dia. Kedua ketiga keberapa tu ni? Keesaan. Jadi makna bagi al-munfarid Allah Ta'ala bersifat. Tapi lafaz al-munfarid tidak warid dalam Quran dengan hadis dengan ijma'. Baik tak? Tapi dalam Quran hadis ijma' juga tidak ada tegah untuk mengitlaq ke lafaz tersebut. Tu syarat dia banyaklah tu. Nah. Wa kana muttasifan bi maknahu, dan adalah Allah Ta'ala tu zat yang bersifat dari Allah Ta'ala dengan maknanya, bukan dengan lafaz dia. Itu tak. Makna dia tu Allah Ta'ala bersifat. Kalau tanya, Allah Ta'ala ketunggalan tak? Ketunggalan. Kesendirian tak dia? Kesendirian. Nah, keesaan tak dia? Keesaan. Jadi, kesendirian, keesaan, ketunggalan. Ini makna bagi al-munfarid. Walaupun lafaz al-munfarid itu tidak warid dalam Quran hadis, tidak ada juga orang panggil tegah untuk diguna. Serta pula makna dia tu Allah Ta'ala bersifat dengan makna dia walaupun lafaz tu tidak diitlaq. Walam yakun, dan tidak adalah ia makna. Itu. Walam yakun, dan tidak adalah ia makna. Nah. Ia makna bagi ma tadi tu, bagi lafaz tadi tu. Muhiman, memberi waham apa? Ma yastahilu fi haqqi ta'ala, akan barang, yakni akan makna, akan sifat, yastahilu, yang tentu tidaklah ia ma fi haqqihi ta'ala, pada haknya hak Allah Ta'ala, hak Allah Ta'ala. Tak ada memberi wahai kata orang panggil tentu tidak, benda tentu tidak di atas Allah Ta'ala. Betul tak? Al-munfarid tidak disebut dalam Quran hadis ijma'. Al-munfarid tidak ada tegah dalam Quran hadis ijma'. Al-munfarid makna dia tu bersifat Allah Ta'ala dengan makna al-munfarid, ketunggalan. Nah, ketunggalan itu bukan makna tentu tidak di atas Allah Ta'ala. Betul tak? Kau tentu tidak Allah Ta'ala keesaan. Berat lagu tu. Nah, tentu sungguh Allah Ta'ala kedua tu. Ketiga Nah, keberbilangan lah. Gitu. Tuh. Jadi syarat dia hendaklah Allah Ta'ala tu bukan hendak, syarat dia hendaklah Allah Ta'ala. Syarat dia tu hendaklah makna dia tu Allah Ta'ala bersifat, serta makna dia tu tidak mustahil atas Allah Ta'ala. Nah. Walam yakun, dan tidak adalah ia makna muhimam, memberi waham ma akan barang, akan makna, akan sifat, yastahilu fi haqqihi ta'ala, yang tentu tidak pada zat Allah Ta'ala. Itu orang panggil pendapat Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani. Jadi kalau gitu kita faham kata Syekh Muhammad Al-Fadhali Al-Azhari menggunakan lafaz al-munfarid atas Allah Ta'ala, ini menjalanilah ia Syekh Muhammad Al-Fadhali di atas pendapat Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani. Itu ayat keluasannya dalam ilmu ni. Jadi jangan duk gaduh iktiraf jangan. Yang gaduh rak. Lama kita juga gaduh rak, tak baca syarah, kita pun gaduh rak lalu dah. Padahal anak murid dia baca syarah.
Sebab itulah pentingnya anak murid ni syarah perkataan tok guru. Kata ni. Kerana murid lah yang memahami orang panggil perkataan tok guru. Tu. Duk ambil orang panggil syarah orang lain belum tentu dia faham. Nah. Summa kemudian ra'aitu melihatlah oleh aku. Siapa aku sini? Syekhul Azhar, Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Summa kemudian ra'aitu melihatlah oleh aku li ba'dihim akan setengah mereka itu ulama. Tahriran hal keadaan mereka itu setengah daripada ulamanya menghurai. Tu. Menghurai. Ataupun tahriran akan huraian ulama. Tu melihat akan huraian ulama. Boleh tak? Summa kemudian ra'aitu melihatlah oleh aku li ba'dihim akan sebahagian mereka itu ulama tahriran akan huraian. Huraian ba'dihim itulah. Huraian mereka itu setengah ulama. Apa huraian yang bagi ta'wilu alaihi. Yang bagi sayugia ta'wilu oleh mentakwil alaihi atahnya atas Allah Ta'ala. Hati. Alaihi ala wa huwa an-niza' wa huwa an-niza'a innama huwa fil itlaqi ala sabilit tasmiyatil khassati la fil itlaqi ala sabilil wasfiyati kulliyati. Jap tengok dhabit dulu. Terjadi khilaf itu ialah pada masalah di dalam itlaq lafaz itu sebagai nama Allah Taala yang khusus, bukan pada masalah mensifatkan Allah Taala secara umum. Gitu. Baik. Alaihi ala tahriri lah. Summa kemudian ra'aitu melihat oleh kuli ba'dihim akan sebahagian mereka itu ulama tahriran akan huraian mereka itu sebahagian ulama. Apa yang bagi ta'wilu alaihi, yang sayugia oleh mentakwilkan di atasnya huraian. Wa huwa padahal ia tahriru annan niza'a ialah bahawasanya tepat bagi cabuk khilaf, cabuk faham khilaf. An-niza' tu maknanya orang panggil apa? Humbi bagi khilaf. Gitu. Tu. Apa takwil dianya? Innama huwa khonyosanya ialah an-niza'u. Itu. Innama huwa khonyosanya ialah an-niza'u. Tepat orang panggil niza'. Niza' ni apa nak terjemah bahasa Melayu kita? Apa? Ide. Pertelingkahan. Sedap bahasa kata dah. Kalau dia kerja Pak Syekh Fuad tu lama dah, jadi boleh 5,000 sebulan. Innama huwa. Nah, hanya sanya ia an-niza'u. Perlintakan nak sebut boleh. Pertelingkahan gitu. Perselisihan pendapat. Innama huwa hanya sanya ia an-niza'u. Tepat berselisih pendapat oleh ulama itu fil itlaqi, pada mengitlaq, pada masalah mengitlaq, menyebutkan ala sabili tasmiyatil khassati, di atas jalan mempernamakan Allah Ta'ala tu khassati, yang bahasa khas, nama khas atas Allah Ta'ala. La fil itlaqi ala sabilil wasfiyatil kulliyati. Gitu, bukan pada masalah mensifatkan Allah Ta'ala tu secara umum, secara kulli. Tu secara kulliyah tu makna secara umum. Bukan masalah tu. Jadi tepat khilafnya ialah pada masalah menjadi keperkataan itu nama khusus bagi Allah Ta'ala. Faham tak? Bukan pada masalah menjadi orang panggil perkataan tersebut tu atas jalan sifat yang bahasa umum bagi Allah Ta'ala. Itu faham tak? Jadi kalau masalah mensifatkan Allah Ta'ala dengan secara umum, itu no problem saja, walau tidak ada warid dalam Quran hadis. Asal saja orang panggil makna dia tu Allah Ta'ala bersifat, dan makna dia tidak memberi waham kata makna yang mustahil atas Allah Ta'ala. Faham tak? Yang duk jadi khilaf, orang panggil tepat jadi berselisih pendapat ulamanya,
ialah pada masalah menjadikan nama khusus bagi Allah Ta'ala. Gitu. Gitulah tu, duk nampaknya. Baik. Apa bezanya? Tu tengok. Apa beza itlaq ala sabilit tasmiyatil khassah dengan itlaq ala sabilil wasfiyatil kulliyah? Apa beza kita sebut perkataan tersebut atas jalan mempernamukan Tuhan dengan secara khusus, dengan orang panggil menyebut perkataan tersebut di atas jalan mensifatkan Allah Ta'ala secara umum. Apa beza? Tengok. Wal farqu bainahuma, dan bermula farak perbezaan bainahuma baina itlaqi ala sabilit tasmiyatil khassati wa itlaqi ala sabilil wasfiyatil kulliyah. Beza di antara keduanya, di antara itlaq sebut perkataan atas Allah Ta'ala tu, atas jalan nak mempernamukan Allah Ta'ala dengan secara khusus, dengan orang panggil sebut perkataan tersebut pada Allah Ta'ala tu di atas jalan nak mensifatkan Allah Ta'ala secara umum. Bezanya apa? Fil hawadisi. Yuk mari contoh pada benda hak baharu lah. Nak bagi kita tu mudah faham. Lagu mana? Anna kulla ahadin, ialah bahawa setiap-tiap satu daripada keduanya. Anna kulla ahadin, bahawa setiap-tiap satu daripada keduanya. Kulla ahadin, daripada keduanya, bainahuma lah. Yutlaqu alaihi, diitlaqkan di atasnya, di atas tiap-tiap satu tu, di alaihi alal hawadis. Bukan ala ahadain tak. Yutlaqu alaihi alal hawadisi abdullahi, Abdullah. Tapi bimakna apa? Bimaknal wasfi, dengan makna sifat. Wala yalzamu, padahal tidak automatik, tidak lazim, tidak tikai turu an yakuna, oleh bahawa adalah Abdullah hak kita itlaq di atas benda hak baru tadi tu, alaman li kulli ahadin, jadi nama bagi tiap-tiap suatu. Nampak tak? Contoh ginilah. Gini. Tu kita kata Kide, Abadain, Lutfi, Hamdi. Ini semua kita kata Abdullah. Kita orang panggil itlaq ke, orang panggil Abdullah tu kepada 4-5 orang tadi. Kide Abdullah, Abadain Abdullah, Lutfi Abdullah, Hamdi Abdullah, saya pun Abdullah. Duk sebut Abdullah lagu tu orang panggil ala sabilil wasfi. Ala sabilil wasfiyatil kulliyati, umumiyati. Maknanya di atas jalan mensifat ke tiap-tiap daripada satu orang tadi tu dengan secara umum. Kita semua ni hamba Allah. Itu. Abdullah tu orang panggil apa? Hamba Allah lah. Adakah apabila saya kata Kide Abdullah, Bedi Abdullah, Hamdi Abdullah, Lutfi Abdullah, saya Abdullah tu lazim daripada tu tukar dalam IC jadi Abdullah belaka nama? Dah. Dia nak sebut gitu tu. Wala yalzamu an yakuna alaman li kulli ahadin. Kalau gitu anna kulla ahadin ay minal hawadisi yutlaqu alaihi ala kulli ahadin. Gitu. Jadi boleh marji' dhamir pada kulli ahadin, boleh. Macamlah. Wal farqu bainahuma, dan bermula perbezaan di antara keduanya, di antara menyebutkan satu perkataan di atas jalan mempernamukan secara khusus, dan dengan orang panggil menyebutkan satu perkataan di atas jalan mensifatkan sesuatu itu dengan secara umum. Fil hawadisi, adalah orang panggil contohnya bagi perkara yang baharu, anna kulla ahadin minal hawadisi. Begitu. Bahawasanya tiap-tiap satu daripada yang baru. Yutlaqu alaihi, diitlaqkan di atasnya tiap-tiap satu yang baru tadi itu Abdullah. Betul tak? Gitu. Yutlaqu alaihi ala kulli ahadin minal hawadisi. Diitlaqkan di atas tiap-tiap satu daripada yang baru tu Abdullah. Di atas Zaid, di atas Ali, di atas Zainab, di atas Umar, di atas Abdullah tu dikatakan dia hamba Allah, diitlaqkan gitu. Tapi itlaq tu bimaknal wasfi. Apa? Dengan makna sifat secara umum. Wasfiyatil kulliyati ni. Kita semua ni hamba Allah, tuan-tuan. Adakah bila saya kata gitu lazim dalam IC kita tukar
Hak mula nama Hamdi Abdullah bin apa Hamdi? Bin Faizi. Abdullah bin Faizi. Lutfi bin Adnan. Abdullah bin Adnan. Burhanuddin jadi bin apa? Ahmad. Jadi Abdullah bin Ahmad. Gitu ke? Tak. Wala yalzamu an yakuna alaman likulli ahadin. Dan tidak lazim, tidak automatik an yakuna oleh bahawa adalah Abdullah tadi itu alaman menjadi nama likulli ahadin bagi tiap-tiap satu daripada hawadis tadi. Samalah. Apabila kita kata Allah Al-Munfarid, itu bukan atas jalan kita nak menamakan Allah Ta'ala dengan nama khusus Al-Munfarid, okey. Tapi di atas jalan kita nak mensifatkan Allah Ta'ala secara umum. Gitu. Habis. Falyata'ammal atau falyuta'ammalu, maka hendak diperhati, diamat-amati, diperhati dengan halus-halusi. Wa ala hadza ay wa in jaraina ala hadza, dan jika kita menjalani di atas ini huraian, tahrir tadi tu. Tu wa ala hadza ay wa in jaraina, dan jika kita menjalanilah ala hadza tahrir li ba'dil ulama'i. Jika kita menjalani di atas ini huraian sebahagian ulama, fakalamu syaikhi, maka bermula perkataan bagi guru, iaitu bagi Syekh Muhammad Al-Fadali, zahirun mutlaqan, jelas semata-mata, tak ada kena duk hurai apa dah. Itu maksudnya sebut. Dah ada ni. Habis itu. Kemudiannya kata Syekh Muhammad Al-Fadali, setelah selesai dia memuji Allah Ta'ala dalam kitab Kifayatul Awam dia, lalu mengiringilah oleh Syekh Muhammad Al-Fadali Al-Azhari pada berselawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Syekhul Muallifu, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdalil ibad. Wallahu a'lamu bis-shawab. Habis itu dululah. Tersambung esok pula. Sidi nak marah lah tu sebab tak laju baca ya. Dia janji nak siap pondok dulu. Tapi nak laju-laju kok mana tahu. Betul tak dia? Tak ada. Tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.